an Sayyidina Urwah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ya, hadis ni daripada dua riwayat, daripada Sayyidina Urwah, yang kedua daripada Ummul Mukminin ya Sayyidah Aisyah. Qalat, telah berkata, qala, telah bersabda, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu, ya sekarang ini mencintai dan akan terus mencintai, al-mulihina, orang-orang yang mulihin, yang berterusan, bersungguh-sungguh berterusan, fid doa, dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu daripada ibadah yang paling mulia, salah satunya ialah berdoa dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberi arahan, membuat pengarahan. Apa lagi kan kita nak terjemah ya, perintah, walaupun perintah itu adalah perintah yang sunat ya, ud'uni, ya berdoalah kepadaku, kata Allah, mintalah kepadaku, pohonlah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan perkenankan doamu. Ya, betapa Allah Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang memiliki segala-galanya. Bahkan kita adalah hamba yang lemah, hamba yang kerdil, hamba yang tidak punya apa-apa. Ya, maka Allah tahu kedudukan kita, maka Allah minta sungguh-sungguh, ud'uni, minta padaku. Ya, kamu nak minta apa? Ya, minta sebagaimana Nabi dalam satu sabda dalam Matan Arba'in Imam Nawawi, hadis 40. Ya, boleh kita tengok dalam tu hadis 40. Nabi kata, iza sa'alta fas'alillah, kalau kamu nak minta apa-apa pun, minta terus dengan Allah. Ya, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Ya, kalau nak minta, dia ada dua. Satu, minta benda, minta sesuatu. Nak apa? Ya, nak sihat, nak hidayah, nak hati yang tenang, nak kegembiraan, nak keseronokan, nak kelapangan, nak harta, nak kekayaan, nak kedudukan, dunia dan akhirat, minta. Ada satu lagi, ista'anta, minta tolong. Ada benda yang kita nak buat tapi kita tak mampu nak buat seorang diri. Kadang-kadang kita minta tolong isteri, minta tolong anak-anak, minta tolong sahabat-sahabat, minta tolong orang-orang tertentu. Kita juga kena minta tolong Allah. Ada dua. Apabila nak minta sesuatu, apa saja yang kita nak minta, termasuklah minta syurga. Nak syurga, minta syurga. Nak jauh daripada neraka, minta jauh daripada neraka. Minta segala apa yang kita minta. Yang kedua, minta bantuan untuk kita buat sesuatu yang kita rasa kalau kita buat taklah sempurna sangat, dan kadang-kadang tak berjaya. Minta tolong Allah. Ya Allah, aku nak berniaga ni, ya Allah. Ya Allah, aku nak buat ini, ya Allah. Ya Allah, aku ni, tolong bantu aku, ya Allah. Maknanya kenapa Nabi pun ajar kita begitu, Allah pun buat pengarahan begitu, kerana Allah tahu kita sangat-sangat berhajat kepada bantuan dan pemberian daripada Allah. Dan di saat kita sentiasa minta tolong Allah, minta bantuan Allah, minta sesuatu dengan Allah, Allah mencintai kita. Di waktu kita sedang berdoa tu pun Allah sudah mencintai kita. Dan Allah akan sentiasa berterusan mencintai kita selagi mana kita berterusan berdoa kepada Allah. Ya, sebab tu kadang-kadang sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni, ya, kalau tali unta dia hilang, belilah yang lain je lah. Tali unta bukan panjang sangat, dia bukan macam tali kambing. Ya, tali kambing, tali lembu tu dia panjang, tali unta dia tak panjang. Tapi doa juga pada Allah, ya Allah, ya, solat hajat, berhajat pada Allah. Kenapa? Ni yang saya nak ulang lagi sekali. Pertama, kita kena faham bahawa doa ni bukan sekadar nak minta sesuatu dengan Allah. Walaupun secara umumnya minta dengan Allah itu doa, tapi doa ini yang pertama sekali ialah beribadah kepada Allah. Kerana doa itu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Kerana menunaikan perintah Allah itu ibadah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kenapa berdoa? Untuk membuktikan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Orang yang minta dengan Allah sudah tentu dia percaya wujudnya Allah. Mana mungkin dia minta kepada sesuatu yang tidak wujud? Betul? Maka bila mana kita beriman dengan kewujudan Allah, dengan sebab itu kita membuktikan betapa kita beriman dengan Allah, dengan kewujudan Allah, maka kita minta dengan Allah. Yang ketiga,
Kerana kita ingin mengiktiraf betapa kita berhajat kepada Allah. Yang pertama ibadah. Yang kedua, kenapa berdoa? Kerana kita meyakini bahawa Allah itu wujud. Dan bukan sekadar Allah itu wujud, Allah itu maha kaya. Yakin tak Allah itu kaya? Ya. Yakin tak Allah itu Tuhan yang maha kaya, yang maha pemurah? Ya. Maka minta. Yang ketiga ialah ingin menzahirkan betapa kita lemah, berkata betapa kita tidak memiliki apa-apa, maka membuktikan betapa kita ni berhajat kepada Allah. Allah nak sangat kita ni menunjukkan betapa kita berhajat kepada Allah. Kita memerlukan Allah, ya, dalam segala apa sekalipun. Ya. Kemudian selebihnya kita nak jugalah apa yang kita minta. Tapi kita kena faham sebenarnya Allah Ta'ala ni dia bagi kepada kita sesuatu lebih banyak daripada yang kita tak minta. Yang kita minta tu sikit saja, yang kita tak minta tu banyak Allah bagi. Banyak kali saya ulang, kita minta tak nak lahir atas muka dunia? Tak. Siapa bagi? Allah yang lahirkan, ya? Allah yang cipta kita. Dengan Allah cipta kita ini bukan dengan permintaan kita, tapi dengan kehendak Allah. Itu pun suatu pemberian yang tak mampu untuk kita nilai betapa bernilai beruntungnya. Adanya ni, sebab tu kita kata dalam banyak-banyak nikmat apa yang paling utama, yang paling penting, paling bernilai? Nikmat ada. Ni sekarang ni sedang ada. Kalau tak ada awal-awal, tak payah bincang pasal syurga, tak payah bincang pasal solat, tak payah bincang pasal apa pun. Ya, sekarang kenapa kita duk belajar nak masuk syurga? Duk belajar, bukan belajar nak masuk syurga, kita belajar ilmu nak beramal. Sebab beramal nak dapat rahmat nak masuk syurga. Sebab kita tu ada. Maka ada ni tak mampu untuk kita ungkapkan betapa sebuah pemberian yang terlalu amat bernilai. Dari siapa? Allah. Ada minta? Tak minta pun. Ada minta hari-hari boleh berkelip. Bangun pagi-pagi minta, ya Allah hari ni minta dah boleh berkelip Allah, ya. Pernah minta? Habis berkelip ni Allah yang bagi. Ada minta bangun pagi-pagi nak bernafas, nak tarik nafas, buang nafas. Ada minta? Tak minta juga. Jantung kita berdenyut, ada minta? Ke bangun-bangun dah tahu dah dia berdenyut kan? Tahu dah dia dah berkelip. Tahu dah jantung kita dia pam darah semua sekali. Tahu dah kita boleh hirup udara. Ada minta udara. Bernafas satu hal, hembus nafas, tarik nafas satu hal yang lain. Ya. Oksigen yang dibekalkan oleh Allah satu hal yang lain. Ada minta? Agak-agak berapa kalau nak bayar? Kalau hembus sebab tu ada setengah guru saya kata dulu, kalau hembus 10 sen, tarik 10 sen, agak-agak berapa banyak nak kita nak kena? Gitu. Berapa banyak? Allah bagi free. Itulah Allah. Jadi dalam hal keadaan sedemikian Allah minta juga supaya kita terus berdoa. Cuma ada itu perkara kedua. Perkara ketiga saya nak sebut, ada satu nasihat ulama. Sebab kadang-kadang bila mana kita berdoa, tapi kita rasa, kenapalah Allah tak terima doa aku? Kenapalah Allah lambat-lambatkan doaku? Sedangkan aku bukan main lagi berdoa. Bukan setakat berdoa di Malaysia, berdoa di Mekah, berdoa di Madinah. Dalam musafir ke sana ke sini kita terus berdoa. Kerana dalam musafir itu doanya makbul. Kita juga puasa, kerana kita tahu puasa itu, sepanjang puasa itu makbul. Tapi kenapa tak makbul juga ni Ustaz? Maka ada seorang ulama aulia Allah, wali Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Ibn Athar Skandari, disebut dalam kitab Hikam, dia kata la yakun ta'akhuru amadil ata. Janganlah menyebabkan lewatnya pemberian Allah ma'al ilhah fid du'a, dalam masa di samping kamu begitu berterusan dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan sebab lewatnya pemberian daripada Allah sedangkan kamu begitu bersungguh-sungguh dan berterusan dalam berdoa. Jangan apa? Jangan mujiban liyaksika, jangan sekali-kali menyebabkan kamu putus asa. Jangan. Lewat dah ni Ustaz, 2 tahun dah saya doa tak dapat-dapat ni. Lewat dah ni. Ni saya ni dah 10 tahun, saya ni dah 5 tahun. Kenapa ni tak dapat ni? Jangan putus asa. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabah. Sebab Allah Ta'ala ni dia telah memberi satu jaminan kepada kita untuk menunaikan permintaan kita. Ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Kan Allah dah bagi jaminan. Kan kata percaya pada Allah, yakin dengan Allah, berlapang dan tenang dengan Allah.
Habis kenapa Allah tak bagi? Jangan putus asa. Sebab apa? Sebab fima yakhtaru laka la fima takhtaru, ya, takhtaru li nafsik. Apa ni? Sebab Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya dia Tuhan yang Maha Tahu, dia akan membuat pilihan yang terbaik untuk kita, bukan mengikut pilihan kita. Kadang-kadang kita memilih sesuatu mungkin tidak sesuai dengan diri kita, mungkin tidak memberi manfaat dunia dan akhiratnya sekali untuk diri kita. Sebab kita nak dunia dan akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau minta sesuatu, bagi tahu pada Allah untuk kebaikan dunia akhirat. Kan ada seorang tu kisah dia kata, ya Allah, alangkah baiknya aku ni, sebab aku ni duk buat kerja aku ni menyebabkan aku sibuk sangat daripada beribadah pada Allah. Ni kisah ni ada dalam kitab-kitab hikam pun ada, tuan-tuan, dalam kitab Imam Ibn Ajibah pun ada. Jadi ya Allah, aku nak begini, aku boleh buat ibadah kepadamu, kemudian aku dapat 2 keping roti pun tak apa dah tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dapat makan, dapat 2 keping roti, siang 1 keping, mungkin malam 1 keping, kemudian selebihnya aku nak ibadah padamu. Ya, aku tak nak bekerja kemudian menyebabkan kurang ibadah. Akhir sekali adalah sebab-sebab menyebabkan dia ditangkap oleh pemerintah, maka dia dipenjara. Bila mana dia dipenjara, maka dalam penjara tu dibagilah 2 keping roti tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari bagi 2 keping roti. Jadi dah kamu nak sangat bahawa kamu tak nak bekerja, kemudian kamu nak buat ibadah pada Allah, kamu nak hanya rezeki 2 keping roti, okey, masuk penjara, orang akan bagi tiap-tiap hari 2 keping roti. Akhir sekali dia menyesal, kenapa jadi begini? Itulah yang kamu nak. Jadi ulama hurai begini, sebab dia doa separuh. Ya Allah, kalau boleh aku tak nak dah bekerja, aku nak buat ibadah padamu, engkau bagilah rezeki pada aku sekadar 2 keping roti. Habis. Masuk penjara lah, duduk relax je lah dalam penjara tu. Makanlah 2 keping roti tu. Dah tak nak bekerja, buatlah ibadah selebihnya. Maka ulama kata rupanya 2 keping roti ia akan menyebabkan aku ni bebas, bukan duduk dalam penjara. Maknanya kadang-kadang nak doa tu kena belajar juga berdoa, jangan ikut suka nak doa. Jadi tapi salah satu doanya ialah cara nak doa supaya apa yang aku minta denganmu ni, ya Allah, engkau beri kepada aku kebaikannya dunia dan akhirat. Macam minta panjang umur, ya Allah, kepanjangkanlah umur aku. Jangan setakat itu, ya Allah, kepanjangkanlah umurku dalam kesihatan, engkau panjangkanlah umurku dalam ketaatan. Engkau panjanglah ke umur aku, ya Allah, tapi jangan menyusahkan orang. Ya, kau menyusahkan orang. Betul lah tuan-tuan. Ya, ada orang yang umur dia panjang, duk menyusahkan orang, tapi panjang sangat umur dia. Ya, contohnya, ya, menyusahkan orang tu maknanya menyusahkan anak-anak kan. Macam ibu-ibu ni, ayah-ayah ni, dia tak nak susahkan anak dia. Jadi biar sehat, panjang umur, sehat. Ingatan tu alhamdulillah sentiasa ingat, tidak nyanyuk. Kena bagi tahu semua tu. Ni umur panjang tapi nyanyuk. Sudah. Jadi kadang-kadang kena bagi tahu. Tapi walau bagaimanapun, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pengasih, dia akan bagi kepada kita sesuatu yang mana sesuatu itu Allah buat pilihan untuk kita. Itu pilihan yang terbaik. Kerana apa? Kerana Allah tahu bahawa ia memberi manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Sebab Allah tak akan bagi pada kita sesuatu yang mudarat, kecuali kalau kita nak sangat benda itu, Allah bagilah juga. Dah kita nak sangat, Allah bagilah. Mudarat ke tak mudarat, itu dia tangguhlah. Sebab Allah kadang-kadang dia bagi. Orang kafir berapa banyak dia bagi. Orang kafir nak itu dia bagi, orang kafir nak ini dia bagi, nak nama dia bagi masyhur, nak harta dia bagi kekayaan. Akhir sekali dia human neraka. Macam Qarun kan dia nak kekayaan, Allah bagi. Fir'aun, Allah nak dia kebesaran, Allah bagi. Namrus, Allah nak dia nak kekayaan, dia nak jadi raja, Allah bagi. Akhir sekali Allah human neraka. Maka tak ada makna dalam kehidupan. Ada satu perkara kedua ialah wa fi waqtil ladzi yurid. Satu lagi, ini yang menyebabkan kita tertanya-tanya. Allah kalau dia nak bagi pada kita hasil daripada kita berdoa, Allah nak bagi mengikut masa yang dia nak. Fi waqtil ladzi yurid, masa yang dia pilih sendiri. La fi waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu nak. Sebab kita kan manusia ni ada satu sifat. Sifat apa? Gopoh kan? Ajulah.
Innahu kana zaluman jahula. Tu jahula. Ada satu lagi manusia ni dia nak dia gopoh. Kalau nak bila? Sekarang. Betul ya? Nak kaya sekarang. Nak jadi orang besar sekarang. Nak apa? Macam-macam dia nak sekarang. Maka Allah tengok kadang-kadang waktu-waktu kita ni ada waktu yang sesuai, ada waktu tak sesuai, maka mengikut waktu yang Allah tentukan. Bukan waktu kita tentukan. Okey, itu satu. Kemudian ada satu ayat Quran, surah Al-Qasas ayat 68. Cuba tuan-tuan baca balik ayat ni. Allah menyebut wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuk, Tuhanmu, yakhluqu ma yasha', dialah yang berkehendak, dia yang mencipta segala sesuatu mengikut kehendaknya, mengikut kemahuannya. Wa rabbuk, Tuhanmu, yakhluqu, dia mencipta, ma yasha', apa yang dia nak, wa yakhtar, dan dia membuat pilihan. Dan tidak ada pilihan Allah itulah pilihan yang terbaik untuk diri kita.